Setelah bersiaran lebih 20 tahun dan menerbitkan lebih 1000 chapter, siri One Piece sangat-sangat sinonim dengan pelbagai perkara yang misteri yang membuatkan siri ini antara yang paling top in the world. Dan disebabkan misteri-misteri inilah membuatkan siri ini bertambah peminatnya hari demi hari dan bertambah juga bilangan penteori across the world. Dan misteri-misteri ini juga datang dari segi buah devil, lokasi, karakter, sejarah dan sebagainya. So hari ini kita nak berdiskusi tentang top 12 watak yang masih misteri sehingga ke hari ini. Dan please bear in mind, video ini dihasilkan pada tanggal 1 Oktober 2021. So mungkin lepas ni watak-watak yang dikatakan misteri ini pada masa akan datang telah pun didedahkan. And for sure lepas ni aku akan hasilkan dan kupaskan lebih banyak video-video berkenaan top 10 ini sementara nak menunggu new chapter keluar. Video 1, 2. Ni lagi dapat dimasak, sedap dimakan. Ni lagi dapat dimasak, sedap dimakan. Ni lagi dapat dimasak, sedap dimakan. Alright, karakter misteri yang pertama, Rock D. Xebec. Rock D. Xebec merupakan kapten untuk Rocks Pirate. Dia sangat-sangat prominent dalam dunia perlalunan 40 tahun dahulu. Bahkan sebelum Gold D. Roger sendiri. Xebec dianggap sebagai lanun yang paling hebat dalam sejarah, di mana dia berjaya merekrut lanun yang kini telah menjadi Yonko, which is Big Mom, Kaido dan Whitebeard. Bahkan Shiki juga yang sebelum ini pernah mencabar Roger dan gandengan Garp dan Sengoku juga berada di bawahnya. Setelah 2 tahun berpengkalan di Hachinosu atau Beehive, Xebec telah mengumpul sejumlah fighter-fighter atau lanun-lanun yang cukup kuat dalam misinya untuk menakluk dunia. Setelah itu Rocks Pirate cuba untuk menakluk God Valley for unknown mission. Namun misi mereka itu telah disekat oleh gandengan Monkey D. Garp dan Gold D. Roger. Bermaksud 3D telah bertembung dalam satu pulau. Dalam chapter 957, Sengoku telah menceritakan secara detail what happening in God Valley. Dan dalam muka surat ke-12, Sengoku mendedahkan bahawa Rocks berkemungkinan is no longer among us, yang membawa maksud bahawa Rocks mungkin mati ataupun menghilangkan diri. So there is the mystery tentang karakter ini, sama ada dia masih hidup ataupun dia telah mati. Sebab up until now dah 1000 lebih chapter One Piece keluar, hanya dalam satu chapter sahaja, which is chapter 957, watak ini disebutkan. Karakter misteri yang kedua, The Lurking Legend. Karakter ini bagi aku adalah yang paling misteri sekali sebab karakter ini langsung tak pernah disentuh dalam mana-mana chapter. Karakter ini hanya disebut Oda dalam Jump Festa 2018. Semasa Festa itu berlangsung, Oda telah menyampaikan satu mesej yang sangat-sangat mengejutkan kepada sidang peminat One Piece, di mana Oda mengungkapkan bahawa dia akan memperkenalkan satu Lurking Legend yang bersembunyi dalam dunia One Piece yang bakal menghalang Monkey D. Luffy. Dan apa yang menariknya, Oda mengatakan watak ini juga ada kena mengenanya dengan Whitebeard. So sejak dari hari itu, ramai yang telah tertanya-tanya, who is this character? Might be for almost 3 years now, but still no clue. Dan oleh kerana Oda tidak menyatakan bila watak ini akan muncul, membuatkan watak ini lebih sulit untuk ditebak. Ada yang mengatakan watak ini adalah Edward Weevil, ada yang mengatakan Rock D. Xebec, dan aku personally still dengan pendirian akulah mengspekulasikan bahawa The Lurking Legend is Shiki. So korang boleh tonton video tu lepas ni. Okay? Aku ada tinggalkan link di ruangan description ke bawah. Karakter misteri yang ketiga adalah Joy Boy. Joy Boy merupakan antara watak yang tersangat misteri. Joy Boy dikatakan mempunyai pertalian yang sangat-sangat relevan dengan The Void Sentry, yang memainkan peranan yang penting kepada Fishman Island dan meninggalkan sesuatu yang tersangat bernilai di pulau terakhir di Grand Line. Watak ini pertama kali disebut dalam chapter 628 apabila Nico Robin membaca satu poneglyph yang terdapat di Sea Forest. Dan dikatakan juga when the appointed time has come, Joy Boy ini akan muncul semula. Jadi dengan menilai dari segi apa yang Kaido cakap dalam chapter 1014, which is di mana setelah Kaido berjaya mengalahkan Luffy untuk kali yang kedua, Kaido mengatakan Luffy pun tak mampu untuk menjadi Joy Boy. Dan apa yang dikatakan dalam chapter 968, so berkemungkinan di sini Joy Boy boleh jadi satu watak ataupun Joy Boy itu hanyalah satu gelaran. Dan sekiranya Joy Boy itu adalah satu karakter, aku still belum jumpa jawapan dia who it could be, sebab for sure lah it will be a new legendary character. Dan sekiranya the argument is Joy Boy itu adalah satu gelaran, aku berpendapat bahawa Luffy lah Joy Boy itu. So if you wanna check that video out, korang boleh klik link di ruangan description kat bawah.
Karakter misteri yang keempat adalah Sun God Nika. Nika merupakan satu sosok legenda dan berkemungkinan pahlawan mistik yang dahulunya digelar Sun God di kalangan hamba. Dia pertama kali diperkenalkan oleh Who's Who yang katanya telah mendengar kisah Sun God ini dari seorang prison guard sebelum prison guard itu dikatakan telah hilang. Jadi Who's Who menyangka bahawa legenda Nika itu sebenarnya adalah rahsia kerajaan dan diharamkan dari diceritakan, dan Who's Who juga percaya bahawa world government telah pun menghukum the prison guard itu. Dengan tanggapan itu, Who's Who telah nekat untuk melarikan diri dari penjara itu disebabkan telah banyak mengetahui butiran berkenaan legenda Sun God itu. Nika juga telah menjadi pujaan kepada sekalian hamba in ancient time kerana mereka percaya Nika akan datang untuk menyelamatkan mereka yang sedang diseksa. Okey, sebelum kita pergi ke carta yang kelima, suka aku di sini nak share dengan apa yang telah aku jumpa yang ada relate dengan Sun God Nika ni. For example, dalam chapter 287 muka surat 8, Mus dari Ancient Shandian tribe 400 tahun dahulu pernah menyebutkan yang dia bakal berjumpa dengan Sun God setelah sacrifice-nya, dan ular yang bernama Kashigami yang menjadi sembahan kepada tribe Shandia juga memiliki nama julukan God of the Sun. Karakter misteri yang kelima adalah 4 ekor The Numbers yang belum lagi muncul-muncul. So, sebagaimana yang kita tahu, The Numbers adalah pelengkap untuk tema deck of card dalam Beast Pirates, dan mereka merupakan artificial ancient giant yang fail yang telah dibeli oleh Kaido dari Punk Hazard. So, kebiasaannya untuk ancient giant, ketinggian mereka 3 kali lebih tinggi dari saiz giant biasa. Dikatakan jumlah keseluruhan The Numbers ni ada 10 ekor semuanya, dan setakat video ini dihasilkan baru ada 6 ekor The Numbers yang telah diperkenalkan. Mereka adalah Jackie yang mewakili nombor 4 yang telah dikalahkan oleh Frankie, Goki yang mewakili nombor 5 yang telah dikalahkan oleh Monkey D. Luffy sendiri, Nagi yang mewakili nombor 7 juga telah tumbang di tangan pahlawan Minx, Hacha yang mewakili nombor 8 telah ditumpaskan oleh Yamato, Kunyun yang mewakili nombor 9 telah dikalahkan oleh Brook, manakala Juki telah dikalahkan oleh X-Drake. So nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 6 masih lagi belum diperkenalkan dan mungkin akan keluar tak lama lagi. Cuma the reason why Oda simpan 4 karakter The Numbers ni still kita tak tahu lagi kan. Adakah mereka berempat ni lebih kuat dari yang pernah ditayangkan sebelum ini, ataupun mereka berempat ini ada kegunaan diorang yang tertentu, ataupun diorang berempat ni dah mati pun dulu masa Oden dan The Red Scabbard dulu on the way nak serang Onigashima dulu kan. It is still a mystery. Karakter misteri yang keenam adalah 2 dari Rock's crew yang bernama Silver X dan Ochoku ataupun Wang Zi. Dalam chapter 957, Sengoku telah mendedahkan berkenaan ahli kru Rock's Pirate. Kita ada Big Mom, Whitebeard, Kaido dan Shiki, dan Sengoku juga ada mengatakan bahawa Silver X, Captain John dan Wang Zi atau Ochoku juga merupakan salah seorang dari ahli kru Rock's Pirate. So, dalam manga chapter 452 muka surat 9, kita dapat melihat satu panel yang memperlihatkan Captain John, dan orang yang bersama-sama dengan Captain John pada masa itu akan menjadi tidak relevan sekiranya tidak kerana chapter 957. So kat sini kita tahu yang watak ini adalah Captain John berdasarkan dari dialog Absalom kat sini. Dan begitu juga kita tahu yang sosok itu adalah Captain John disebabkan Luffy yang mengambil satu armband dari Captain John, yang mana bagi kemudiannya terlepas cakap mengatakan bahawa armband itu sebenarnya adalah treasure mark yang menjadi petunjuk kepada di mana harta Captain John berada. Jadi kat sini kuatlah fakta mengatakan bahawa sosok yang berada di Thriller Bark ini adalah Captain John, dan kita juga tahu yang Captain John adalah berasal dari Rock's Pirate. Jadi kembali ke chapter 452, kita dapat melihat Captain John bersama-sama seorang yang memiliki kapak silver yang berkemungkinan adalah Silver X, dan satu lagi sosok yang sangat besar badannya yang memiliki janggut yang sangat panjang yang semisal dengan samurai dari negara China, samurai ataupun pahlawan lah kan. So disebabkan mereka berdua ini tidak disebut nama mereka, jadi ia menjadi misteri up until now, adakah mereka berdua ini Silver X dan Ochoku atau Wang Zi. Sebab if they were, jadi tahulah kita bahawa mereka berdua termasuklah Captain John telah pun mati. Tapi sekiranya bukan, mungkin kedua-dua watak ini akan memberikan masalah kepada perjalanan Luffy juga satu hari nanti. Sebab apa aku cakap macam ni adalah yelah, sebagaimana yang kita tahu, nama-nama yang disebutkan oleh Sengoku tu bukannya nama-nama sembarangan. Kalau kita tengok dalam chapter 957, Big Mom, Kaido, Whitebeard, Shuko pula Shiki. So if karakter yang berada dalam panel ini bukanlah Wang Zi dan Silver X, maka berkemungkinan besar yang dorang ni masih lagi hidup dan maybe akan beraliansi dengan Shiki in the future. Since kita boleh tengok yang Shiki cuba untuk rekrut ramai pirate-pirate yang kuat untuk bekerja sama dengan dia. Macam kita boleh tengok yang sebelum ni dia cuba untuk beraliansi dengan Goldie Roger dan Whitebeard. So what do you think guys?
Karakter misteri yang ketujuh, Im Sama. So setakat hari ini tak banyak yang kita tahu tentang Im Sama sebab as at this video dihasilkan, kita baru masuk chapter ke 1026 dan kemunculan Im Sama hanya sekali sahaja, which is dalam chapter 906. So setakat yang kita tahu tentang Im Sama adalah dia merupakan orang yang memiliki kedudukan tertinggi dalam tampuk kepimpinan world government, sehingga kan the five elders pun tunduk di hadapannya, dan dia juga merupakan the current holder of the empty throne. Walau bagaimanapun, kewujudan Im Sama telah dirahsiakan oleh world government kepada seluruh penduduk dunia One Piece, dan dari apa yang kita boleh tengok dari chapter 906 tu, fahamlah kita bahawa direction ataupun hala tuju world government semua adalah daripada Im Sama, dan Gorosei hanya badan eksekutif sahaja. Karakter misteri yang ke-8, Marine Admiral Ryukugyu. Seperti Im Sama, Ryukugyu juga merupakan antara watak yang misteri dalam siri One Piece, dengan hanya sekali sahaja penampilan di sepanjang siri ini berlangsung. Setelah Aokiji mengundur diri dari menjadi Admiral, dan setelah Akainu dinaikkan pangkat menjadi Fleet Admiral, Fujitora Issho dan Ryukugyu telah menyandang jawatan kosong itu. So macam yang kita tahu juga, Ryukugyu bukanlah nama sebenar dia, sebab macam Admiral-Admiral yang lain, diorang ada nama julukan atau nama samaran diorang, macam Sakazuki Akainu, Borsalino Kizaru, Aokiji Kuzan dan Fujitora Issho. So setakat hari ini apa yang kita tahu tentang Ryukugyu ni hanyalah suaranya dan bentuk fizikal dia, rupa paras dia, dari mana asal usul dia dan kekuatan dia, semuanya masih lagi misteri. Dan tak cukup dengan itu, Oda menambah lagi hype untuk karakter ini dengan menyifatkan karakter ini dah tak makan sejak 3 tahun yang lalu. So dari situ banyaklah teori-teori yang keluar pasal Ryukugyu ni, dan macam aku sendiri, aku still dengan pendirian yang Ryukugyu ni adalah pengguna Devil Fruit Mythical Zoan jenis tumbuhan macam Groot tu, ataupun macam Belleric tu dalam Mobile Legend. Mighty oaks from little acorns grow. Bukan apa tau, sebab yalah, kita dah ada Admiral user Logia which is Borsalino, Admiral user Paramisia which is Fujitora. So berkemungkinan Ryukugyu ni adalah pemakan Devil Fruit Mythical Zoan. Tak apa, aku ada kupas pasal Ryukugyu ni panjang dalam video aku yang lepas, so korang boleh klik link di ruangan description kat bawah ni. Karakter misteri yang ke-9, anggota Cyberpol Aegis Zero atau CP0. So sebagaimana yang kita tahu, Cyberpol ni adalah one of the strongest intelligence organization dari kalangan Cyberpol. Yes, sebab kita ada banyak unit dalam Cyberpol ni. Ada setakat yang kita tahu, Cyberpol ada 5 semua sekali, dan dia ada CP5, CP6, CP7, CP9 dan CP0. So kemunculan pertama diorang adalah dalam chapter 705 muka surat 11 masa di Dressrosa Arc. So ahli CP0 yang kita tahu setakat ni adalah Rock Lucci dengan burung merpati dia, Spandam, betul, Kaku, Stussy. Remaining lagi 4 ni kita belum tahu lagi identiti sebenar diorang dan kekuatan diorang tu macam mana. Dan setakat yang kita tahu, CP0 juga sekarang ni ada di Onigashima for one secret mission, dan melihatkan dari kapasiti tim diorang tu, 4 orang tu ataupun mungkin 3 orang yang kita nampak dekat Onigashima tu, aku tak rasa diorang akan masuk campur untuk berlawan. Maybe diorang datang untuk berkas ataupun target mak dorang dan bawa balik, macam tu je. Sebab kita tahu dorang ada sejarah yang buruk dengan Mugiwara Pirates, dorang pernah tewas dengan kat sana, dan kalau nak kacau daun berlawan dengan Kaido atau Big Mom sangat-sangat tak munasib untuk dorang. Dan kalau tak silap aku, itulah 3 dari 4 watak misteri Cyberpol ni sekarang berada dalam istana Kaido. Karakter misteri yang ke-10, sosok dalam chapter 1004. So sebagaimana yang kita tahu, Red Scabbard telah bertarung dengan Kaido face to face di atas bumbung Onigashima dalam misi untuk membalas dendam ke atas kematian raja mereka. Namun ternyata Kaido terlalu gagah even for them, yang merupakan samurai terkuat di Wano. Setelah kekalahan mereka, Luffy dan 4 lagi Worst Generation telah muncul di atas bumbung itu, dan Law telah menyelamatkan mereka dengan teknik Shambles-nya. Setelah 9 Red Scabbard itu diteleport ke aras kedua, kita dapat maklumat menerusi bau huang bahawa terdapat orang yang ke-10 yang bersama-sama mereka merawat luka mereka. Dan di panel ini kita ditunjukkan hanya siluet sosok tersebut, dan kita belum dapat pengkonfirmasian lagi sama ada sosok tersebut adalah lelaki ataupun perempuan. Dan dalam chapter 1007 pula kita dapat melihat Kawamatsu berkata yang dia sempat melihat sekilas wajah yang sangat-sangat familiar bagi dia, tapi mungkin dia hanya bermimpi, sebab tak mungkin sosok itu real. So
disebabkan Oden palsu juga muncul dalam chapter 1007 ini, so menjadi konflik sama ada sosok yang dilihat Kawamatsu itu merujuk kepada sosok dalam siluet itu ataupun Oden palsu dalam chapter tersebut. Sebab kalau kita tengok kat sini, panel sebelum dialog Kawamatsu adalah dorang tengah berbincang berkenaan siapa yang merawat luka dorang. So apa menurutmu guys? Adakah Lady Toki? Please drop your comment down below. Karakter misteri yang ke-11, anak lelaki Makino. Mesti korang terkejut kan? Karakter ini pun masuk dalam carta misteri juga. No, bukan sebab apa tau. Kalau kita tengok balik cover page chapter 614, kita dapat melihat Makino sedang mendukung seorang baby. Dan dalam chapter 806 pula, kita dapat melihat penduduk Fuchsia sedang meraihkan bounty terbaru Luffy. So kat sini menjadi persoalannya adalah, siapa bapa kepada baby tu? Sudah. Sebab aku masukkan baby ni dalam carta adalah disebabkan aku rasa yang baby tu berkemungkinan adalah anak kepada Shanks. Dia macam ni tau. Dalam SBS Question Corner, aku tak ingat yang keberapa, Oda mengatakan yang berkemungkinan anak lelaki Makino tu adalah milik that person. Dan setelah cover page 614 ni dicolorkan, kita dapat melihat rambut baby tu kemerah-merahan sikit. Dan menariknya, dalam cover page chapter 806 ni, kita dapat melihat Makino memakai cincin. Dan amazingly, dalam cover page chapter 838, kita dapat melihat description untuk cover page itu adalah at a wedding that take place within the ruins of a certain island. So based on kata-kata Oda dalam SBS cover page yang aku share ni, there is a very high chance yang baby Makino tu adalah sorry guys, buat terkejut sikit. Lama tak buat lawak ringan-ringan. Karakter misteri yang ke-12, tetamu misteri Crocus. Dalam cover page chapter 631, kita dapat melihat Dr. Crocus didatangi seorang lelaki misteri yang disambutnya dengan gembira sambil berkongsi minuman dengan tetamu tersebut. But up until now, masih tiada lagi pendedahan dari Oda tentang siapakah lelaki misteri tersebut. Dan yang menariknya, watak misteri itu memakai topi seperti pahlawan samurai Jepun yang sangat-sangat related dengan Wano Country dan seperti topi dari The Red Scabbard. So, first of all, apa yang kita boleh spekulasikan di sini adalah berkemungkinan lelaki misteri itu adalah dari ex Roger Pirates dulu. Kalau diukur dari segi kegembiraannya wajah Crocus dan mesranya layanan Crocus terhadap lelaki tersebut, dan dari situ ramai yang mengagak skop pergaban. Dan ada juga yang mengatakan bahawa lelaki itu adalah Shiki sebab based on the color cover page. But until then, tak ada apa-apa yang diberitahu Oda, melainkan it's still a mystery. Apa pendapat korang? Siapa agak-agaknya lelaki tersebut? So guys, that's all 12 misteri karakter yang aku boleh share dengan korang. It just, yes, ada lagi beberapa misteri karakter yang lain. Cumanya bagi aku tak cukup misteri sangat disebabkan dah ada banyak jugalah pendedahan pasal dorang. Contohnya Monkey D. Dragon, Shiki, Dr. Vegapunk, Chief Commander Kong, dan tu 3 samurai legenda Wano tu kan. Pada aku terlalu baru untuk kita katakan sebagai misteri 3 samurai Wano tu. Sebab yelah, maybe dalam beberapa chapter lagi akan didedahkan ke kan. So I leave to you guys. Please drop your comment down below pandangan dan pendapat korang masing-masing berkenaan dengan konten ini. So gang, that's all I have untuk perkongsian kali ini. And gang, before I end, sedikit renungan. Kita mungkin pernah tercedera physically, or maybe we could break mentally, or you could break your heart, or you could break your spirit. Dan segala kecederaan ini akan meninggalkan tanda. It will gonna leave a mark. Cuma the mark yang ditinggalkan itu can be the mark of victory or the mark of defeat. It is not what you're going through that determines where you end up. Tapi apakah yang akan menentukan di mana titik noktah perjalanan kita? It is who you listen to. Kerana di saat ini, in this very moment, dalam kepala kita akan ada 2 suara. Satu suara keyakinan, satu suara keraguan, satu suara kesyukuran, satu suara rungutan, satu suara menyalahkan, satu suara penerimaan. Kerana setiap apa yang kita lalui dan di setiap saat kita ingin mengalah dan fall apart, sebenarnya di saat itu juga ada peluang to get stronger, to get faster, to get tougher, to get more stable, to get more resilient dan jadi lebih bagus. Choose, my brother, who you want to become. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi